Tapi yang saya kagum dengan wanita semalam ini, dia kata, Ustazah, saya maafkan. Maksudnya dia boleh walaupun sakit sangat apa yang dia lalui, baca WhatsApp yang lucah, tengok bertukar gambar yang lucah dengan isteri orang, suami dia, sampai peringkat suami buat maksiat, jumpa dan buat perkara-perkara yang terkutuk dan sebagainya. Bukan mudah ya nak hadapi dengan tenang, dengan sabar. Lepas tu saya tanya soalan, macam mana dengan anak puan? Anak-anak tahu, Ustazah, anak-anak saya bersama dengan saya. Anak-anak siap kata, Mama, kami berada bersama dengan Mama. Kami sokong apa yang Mama nak buat. Mama buatlah keputusan yang terbaik. Lepas tu saya sebut apa pada perempuan ni, wanita ni, tuan-puan sekalian. Dan saya nak sebut kepada para wanita sekalian, emosi seorang ibu perkara yang paling mahal buat anak-anak. Emosi yang wanita ni macam mana? Ceria, senyum, penyayang, lemah lembut, itu adalah emosi wanita. Dan sekiranya, subhanallah, si ayah telah merampas emosi fitrah wanita ini, Masya Allah, percayalah, anak boleh terima sekiranya dia dapat ibu dia semula. Faham maksud saya? Anak boleh terima jika dia dapat ibu dia semula. Ibunya yang semangat, ibunya yang ceria, ibunya yang bahagia, ibunya yang wajah bercahaya. Subhanallah. Walaupun galang gantinya ialah berpisahan ataupun kehilangan ayah dalam rumah tangga. Ini bukan saya nak hasut tuan-puan sekalian. Saya sebut juga pada wanita semalam, jika puan masih boleh bertahan, boleh lagi maksudnya mengawal emosi, jadi ibu yang masih lagi ibu yang sama kepada anak-anak. Dia kata, Ustazah, anak-anak saya tengok saya menderita. Anak-anak saya tak boleh tipu depan anak. Anak-anak boleh tahu saya macam mana. Bagaimana mereka melihat saya selalu menangis, bagaimana saya dah hilang diri saya hilang ceria dan sebagainya. Anak-anak rindukan saya yang dulu. Tapi saya tak boleh mengawal diri saya dalam keadaan suami yang begini. Sebab itu tuan-puan sekalian, dia kata, Ustazah, saya tak didik anak saya benci ayah dia. Saya didik anak saya supaya doakan ayah dia supaya kembali semula ke pangkal jalan. Supaya ayah sedar balik apa yang dia lakukan ni, tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin-musliman, ada kes yang lain pula kan sesebelum ini. Seorang wanita ni, dia kata dia memilih untuk bertahan dalam rumah tangga walaupun suami buat perkara yang terkutuk begini. Dan waktu yang sama saya kata boleh puan. Tapi puan kena bina bahagia dengan anak-anak. Dan puan tolak tepi kejap suami tu. Maksud tolak tepi tu, apa yang dia buat, apa yang dia sedara lakukan, dia duduk dalam bilik sorang-sorang buat maksiat dengan isi orang tu. Ataupun apa yang dia buat, puan seolah-olahnya puan tak nampak, puan tak dengar, puan tak tahu. Walaupun puan tahu, teruskan beri nasihat pada suami. Tetapi saya nasihatkan, puan bina bahagia dengan anak-anak. Puan rancang apa nak buat dengan anak, puan masak sama-sama, puan kadang-kadang minta dengan suami, okey bang, saya nak keluar, pergilah pusing taman ke jogging dengan anak-anak. Sampai ketika suami puan akan rasa bahawasanya puan boleh move on, boleh hidup tanpa dia. InsyaAllah ketika itu suami akan sedar bahawanya dia bakal kehilangan puan jika dia tidak berubah. Tapi kita ni perempuan, wanita, kalau kita ni menghadapi ujian seperti ini, kemudian kita tunjuk yang kita ni tak boleh hidup tanpa dia, yang mana kita ni kemurungan, menangis, mengamuk, sampai anak-anak jadi mangsa pukul, sampai tak masak, anak lapar. Bila anak datang pada kita, kita marah, kita kata tak tahu ke Umi tengah gini. Dahlah bapak kau buat perangai, kau pula buat perangai. Na'udzubillah. Anak tu sedikit pun tak bersalah. Tapi biasa anak ini menjadi mangsa tuan-puan sekalian. Sebab saya handle banyak kes tuan-puan sekalian. Dulu saya kerja jadi peruncing rumah tangga, memang duk dengar masalah. Jadi saya dah faham bila berlaku macam ni, situasi macam ni. Tapi saya jumpa ada wanita-wanita yang sangat kuat, hebat. Dia punya rohani, emosi dia. Dia boleh lalui dengan tenang. Dan Alhamdulillah ada kes tu, kata Ustazah, saya fokus kepada anak-anak dan saya ceria balik.
Saya sama-sama tengok TV dengan anak, saya layan. Saya seolahnya dalam rumah tu walaupun suami ada, macam suami tak wujud, saya ajak je lah suruh anak panggil makan. Walaupun saya tahu dia dalam bilik, dia kucing pintu, dia buat maksiat dan sebagainya. Dia kata setelah sekian lama dia buat macam tu, masa tu sebelum PKP, dia siap bawa, dia bawa anak-anak pergi jalan rumah adik-beradik. Saya bagi tahu, puan, Allah tarik kasih sayang suami, puan jangan lupa kasih sayang orang lain yang masih banyak sayang puan. Puan ada adik-beradik, puan ada kawan-kawan. Jadi nikmati dan syukuri nikmat kasih sayang daripada sumber yang lain. Lama-lama apa yang berlaku, suami ni patah balik. Suami bukan patah balik, suami ni jumpa dia, mohon maaf, sungguh-sungguh menyesal. Sebab suami mula rasa isteri dia dah ignorant dah. Kan dah ignore dia, suami macam isteri ni dah ada kekuatan, macam dah bersedia untuk kehilangan dia. Jadi itu antara kisah-kisah yang berbeza lah tuan-puan sekalian. Ikut kemampuan. Tapi alhamdulillah banyak juga kes yang berpisah kemudian patah balik. Alhamdulillah mereka lebih bahagia daripada sebelum. Sebab suami ni betul-betul menyesal dan terpukul dengan apa yang berlaku. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, kesimpulan daripada hadis yang kita baca, kisah Nabi Nuh AS bila dia difitnah, bila dia disakiti sampai peringkat isteri sendiri tak mahu ikut, anak sendiri tak nak ikut, tapi Nabi Nuh AS mendoakan apa? Allahumma ghfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Jadi kita tuan-puan sekalian sepenuh hari Jumaat yang barakah ini, subhanallah, boleh tak tuan-puan sekalian tulis di ruangan komen tu, tulis apa? Ya Allah, aku maafkan, ya Allah saya maafkan semua kesalahan, semua, tak terkecuali satu pun yang sedang kita rasa teruk sangat, semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku, orang-orang yang menzalimiku. Tak tulis pun sebut tuan-puan sekalian. Tarik nafas, kita sebut, ya Allah, aku maafkan, saya maafkan ya Allah. Siapa pun, walaupun anda kata berat sangat. Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, tidak ada sesuatu kebaikan mafhum hadis Nabi ni begini. Nabi sebut, tidak jatuh kedudukan seseorang itu yang memberi kemaafan melainkan kemuliaan. Nabi sebut hadis yang sahih, tidak jatuh kedudukan seseorang itu melainkan kemuliaan. Dia akan dinaikkan darjat di sisi Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, iaitu siapa? Orang yang memaafkan orang lain. Masya Allah. Walaupun anda ada 1000 sebab untuk tidak maafkan tuan-puan sekalian, walaupun anda sebut, ustazah, kalau ustazah duduk tempat saya, ustazah boleh tak maafkan? Suami saya ni dah lah macam ni, lepas tu pukul, lepas tu buat itu, buat ini, gini. Kalau ustazah maafkan tak? Jangan tanya saya. Saya sendiri ada ujian yang sangat berat, yang orang khianat, yang orang buat sekian-sekian. Yang kalau difikir, kalau dia akal, sangat sukar untuk memaafkan. Tapi di hadapan Allah saya sebut, ya Allah, saya maafkan dia. Saya maafkan segala perbuatannya demi kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana manusia tersebut, mungkin kita tak kuat untuk maafkan. Tapi kerana Allah, kita kuat untuk memaafkan. Kerana Allah kita maafkan. Kerana syurga Allah kita maafkan. Kerana takut neraka Allah kita maafkan. Siapa kita tuan-puan sekalian? Kita juga berdosa. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dengan kita memaafkan, dan lagi berat, lagi susah kita nak maafkan seseorang, lagi hebat ganjaran. Orang yang memaafkan manusia yang lain tanpa apa-apa syarat. Saya maafkan dengan syarat dia pulangkan balik apa yang, dengan syarat dia bersihkan nama saya. Saya maafkan dengan syarat. Subhanallah, kadang-kadang bila kita letak syarat itu sendiri, kita tak ikhlas memaafkan orang. Maafkan kerana Allah, kerana mengharapkan ganjaran Allah tanpa sekalian. Nabi bersabda, orang yang memaafkan betul-betul begini, bukan dia merendahkan dan menghinakan dirinya, tapi dia sedang dinaikkan Allah darjat dan dia akan diberi kemuliaan. Tanpa sekalian, orang yang selalu memaafkan orang lain, apa yang akan berlaku pada dirinya? Dia akan dimuliakan Allah, manusia tak akan menghinakannya, dia diberikan banyak kelebihan hidup di dunia, diberi kecukupan rezekinya, dia tidak didilingui Allah daripada dia aniaya lagi.
dia akan diberikan kepada Allah kedudukan yang baik di sisi manusia. Subhanallah, di akhirat kelak lebih lagi muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kalau nak cerita kisah-kisah para Nabi memang dahsyat bagaimana mereka memaafkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam kita ikhlaskan niat dalam memaafkan, kita akan diuji selepas kita memaafkan. Mungkin orang yang sama akan terus menyakiti kita. Jadi sebab itu, bagaimana kita nak istiqamah memaafkan adalah kita istiqamah dengan perkara-perkara yang melibatkan kerohanian. Istiqamah zikrullah, istiqamah baca Quran dan sebagainya. Sebab itulah yang akan menguatkan kita istiqamah dalam memaafkan. Sebab kebiasaannya, kalaulah orang tersebut masih tidak sedar, Masya Allah, masih lagi tidak berubah, berulang-ulang kesilapan yang sama. Sebab itu ada orang tidak kuat untuk memaafkan. Dia kata, Ustazah, saya memang maaf hari ni, tapi dia buat lagi, dia biar lagi. Saya kata itulah peluang yang Allah sedang berikan kepada puan untuk setiap hari dapat pahala memaafkan. Dapat pahala memaafkan. Dan waktu yang sama kita tegur, kita nasihat dan kita doakan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dalam menyampaikan dan sebagainya.